Okey, selamat tengah hari, selamat petang kepada semua. Selamat datang kepada yang menonton di rumah dan di mana anda berada sekarang. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada semua panelis yang kita ada bersama kita hari ini. Panelis ini telah dipilih untuk memberi pandangan dan cara kerja yang telah diadakan pada masa PKP atau MCO ini. Ini antaranya pengalaman baru FAM, pengalaman saya sebagai GS FAM untuk menjadi moderator kepada sesi bersama dengan stakeholder bola sepak dan dengan norma baru yang kita ada dan pengalaman baru yang kita ada di dalam pandemik COVID-19 ini, webinar akan diadakan setiap 2 minggu menyentuh topik-topik yang dalam the highlight of media and highlight of football. Selepas grassroots content ni, kita pun akan mengadakan sesi bersama technical dengan coaches, referees, sports marketing, legal dan bermacam lagi. So stay tune kepada webinar series FAM yang lebih banyak akan ditampilkan tidak lama lagi. Saya pun hendak memberitahu kepada semua viewer di sana, kita sekarang ada 473 registered viewers that are logged on from 4 different countries besides Malaysia, from Thailand, Japan, Vietnam and Singapore. So saya minta maaf kalau saya repeat question dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris disebabkan ada pertanyaan juga untuk kita berkomunikasi di dalam dua bahasa. Ini pengalaman pertama webinar FAM, pengalaman pertama saya sebagai moderator dan awal-awal kita daripada FM meminta maaf untuk apa-apa kekurangan teknikal atau kekurangan daripada segi penyampaian webinar ini. Bukannya senang untuk kita menjalankan webinar ini, tak pernah kita buat, tetapi ini inisiatif baru untuk FAM melaksanakan proses ini untuk kita lebih rapat dengan stakeholder penting kita. Untuk saya mulakan hari ini, boleh saya kenali ahli panel kepada semua. Nur Kuzairi Abu Bakar adalah panelis pertama kami, pengasas kepada Soccer Ace Football Club yang ada 22 cawangan di 4 negeri. Dia bersama kita hari ini daripada, kalau nampak daripada video, daripada rumahnya. Thank you Kuzairi mengambil masa untuk kita bersama semua hari ini ya. Panelis kedua kami, Puan Liana, the rose among the thorns. She is the pengasas untuk kelab bola sepak Akar Umbi Ombak FC. 10 tahun dalam komuniti bola sepak Akar Umbi dan juga Puan Liana, terima kasih meluangkan masa bersama kami dan bersama 475 sekarang dah naik 475 viewers yang nak mendengar daripada Puan Liana sendiri pengalaman dan nasihat dalam program-program Akar Umbi pada masa ini. Terima kasih Puan Liana. Ketiga, Encik Muhammad Yazid, juga pengasas kepada The Sekolah Bola dan 5.5 tahun di dalam kelab komuniti bola sepak Bandar Bukit Raja Kelang. Dan setahu saya Encik Yazid jauh dan join kita daripada jauh hari ini. Terima kasih Encik Yazid. We are all looking forward to hearing feedback daripada you. Okay, thank you. Last yang paling muda dalam panelis kita, 27 tahun, Encik Muhammad Uzair Azim, pengurus besar kepada City Junior League dan juga bekas jurulatih futsal. So terima kasih anak muda yang passion kepada program-program Akar Umbi ini. Terima kasih bersama kita daripada opinion seorang pengendali liga yang boleh memberi sikit maklumat mengenai liga-liga bawah umur ni yang dikendalikan oleh City Junior League. Terima kasih. Terima kasih. Yang ikon dan paling famous dalam panelis kita hari ini, Encik Hasnizam Uzair. Kita hanya letak dia sebagai wakil ibu bapa
disebabkan dia ada anak-anak elit ni dan pandangan sebagai ex-player, pandangan sebagai pengulas sukan dan juga pengkritik bola sepak kebangsaan, pandangan jujur daripada Encik Hasnizam akan memberi impact yang lebih kepada webinar ini dengan pandangan jujur dan ikhlas daripada Encik Hasnizam. Thank you Hasnizam for making the time today. Yep. Sama-sama bos, sama kita. Last but not least, Head of Unit Unit Akang Umbi FM, Samuel Siu. Thanks Sam for putting all of this together. Thank you for the effort on the recent announcements on the charter, the SOPs. I believe you will be sharing a lot of this later in the session. But thanks Sam for the great effort on putting all of this together. And 480 people now. Yeah, so the number keeps going up as we go along. So looking like it's a very well received session. Yeah. So tidak melengahkan masa lagi, kita ke topik pertama di mana kami hendak memastikan pandangan diberi kepada komunikasi bersama stakeholder anda di dalam ruang pandemik COVID-19 ini dan telah mengubah gaya hidup dengan semua kita punya praktis dalam bola sepak yang kita tahu. Football is a game of activity. Kita kena ada atas padang, kalau tak ada bola sepak. So dalam pandemik COVID-19 ni kita terpaksa terpaksa belajar norma-norma baru sebagaimana webinar ni pun one good example. So mungkin kita mulakan dengan the lady of the room to give her the first word. Puan Liana daripada Ombak FC. Kita tahu banyak kegiatan telah dilakukan oleh Ombak FC untuk berkomunikasi bersama dengan semua pemain dalam masa PKP. Boleh Puan Liana kongsi bersama sikit acara dan aktiviti daripada Ombak FC? Terima kasih Stuart. Ombak FC sebagaimana yang diketahui semua memang satu kelab community dan kita memang ada wujudkan WhatsApp group mengikut peringkat umur. Semua memang dijemput untuk berkongsi maklumat dan juga tak lupa ucapan-ucapan hari jadi ke, selamat raya ke, atau doa-doa semasa pandemik COVID-19 ni. Kita amat-amat memerlukan berkomunikasi antara satu sama lain untuk mengetahui status masing-masing. Alhamdulillah sehingga kini tiada ahli ataupun pelatih-pelatih kami yang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Dan kita sebabkan kami sama satu lain berkomunikasi, kita tahu status masing-masing di dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, walaupun tiada aktiviti sukan yang menjalankan aktiviti sukan, tapi kami masih dapat menghubung di antara satu sama lain dan terus mengeratkan silaturahim. Terima kasih Puan. Thank you very much for your sharing tadi. Encik Yazid, saya tahu mungkin sebelum kita laksanakan webinar ni patut saya kontak Encik Yazid dahulu sebab tahu daripada the sekolah bola dah memang in advance daripada proses dan program macam ni. Boleh kongsi Encik Yazid macam mana you gunakan teknologi baru ni dan norma baru ni untuk berkomunikasi dengan player-player, dengan coaches daripada the sekolah bola. Okay, sure. Thank you so much, Stuart. So basically for the past 3 months, kita dah organize 4 webinar education series. Basically not only focus for the parents, for the kids as well as for the coaches, tapi also to develop myself lah, to ensure that kita dapat develop more good players in the future. So basically we focus on the first future, grassroots future of Malaysia.
So kita calibrate and kita kumpulkan all those academy, community and club owners from Malaysia, and then kita collaborate together and then we conduct the program on how to prepare SOPs. Basically, we bukan kita tak nak tunggu from FM, but eventually wanted to prepare something. So once FM already prepared and then everything is already here, then we just ensure ataupun provide the same information to all. And then eventually the next one, we do this grassroots nutrition strategy together with all expertise, especially from Yakult, and then from some of the team from ISN, and then from AMD. So we discuss more on how we can give the best nutrition, especially during this COVID-19, sebab most of children are sitting at home doing nothing. So basically wanted to ensure that their nutrition are taken care of, the food intake are good, and then they're taken care of as well. And then the next one, we go for the education series for the kids, whereby most of kids eventually, even though they have been through the training for the half years with our program, but banyak yang dah lupa what is the 4 core technical skill and what is the form of football. What we're trying to do is to revise, do a revision to all of them, and then by the end of the session we conduct a program what they call a quiz whereby we just try to boost their passion through football so that they are looking forward to come back on the field. And thanks to FM, because of you guys preparing all this come back to the field and return to football, and we are looking forward for it. And last but not least, we do another education series for the grassroots, for the Brainy Bunch Football Academy. So we do the same, this grassroots awareness and personal development, whereby we want to boost their focus in football, not only their inner skill as well as their content skill. So that's about it from Sekolah Bola. Thank you, Yazid. Untuk penonton from the audience at home and wherever you may be, Yazid bukan nak jual program dia, tetapi program dia adalah untuk membantu daripada segi pemahaman. Some of the dekat penonton ni yang saya tengok daripada emails yang kita terima, memang ada academy owners, ada juga parents, ada juga interested coaches yang boleh menggunakan pengalaman daripada Yazid, daripada Puan Liana untuk membantu anda di akademi anda sendiri. Dan ini antara webinar series yang saya rasa topik-topik yang amat penting, nutrition and education ni semua, dan norma baru yang digunakan oleh sekolah bola untuk engage dengan semua player dia. Tanya Encik Yazid. Kuzairi, Soccer Ace 22 akademi, macam mana you handle dekat 4 negeri ni? I pun tak tahu. Dekat Malaysia ni saya jaga bola ni punyalah susah, you jaga anak, parents, coaches semua. Saya tahu susah dia macam mana. Boleh. Saya rasa pun kita pun tahu dalam pandemik COVID-19 ni bukan senario mudah. Sebagai pengasas, owner kepada Football Academy, semua terjejas. Daripada segi income, daripada segi operation, daripada segi kehidupan biasa. Mungkin Encik Kuzairi boleh membantu kami dalam berkongsi sikit pengalaman Kuzairi sendiri. First, daripada saya dengar pun maybe ada berita sedih daripada some players, macam mana Kuzairi dan Soccer Ace membantu player-player pada masa ini, dan mungkin selepas itu pun pengalaman peribadi daripada Encik Kuzairi, macam mana you handle this situation, sebab kita tahu ini bukan fasa atau tempoh yang senang untuk semua. Okay, thank you sir. Regarding dengan apa program yang dijalankan, sepanjang MCO ni memang tak dibenarkan dijalankan program. So one berita sedih yang kita dengar daripada keluarga Soccer Ace, yang mana ada seorang player kehilangan ayahnya sepanjang masa MCO ni. So apa tanggungjawab dan amanah yang dibuat oleh Kelab Bola Sepak Soccer Ace, kami sepakat untuk membantu keluarga tersebut, yang mana majoriti dalam 22 cawangan ni kita sepakat untuk memberikan sumbangan. Okay, kami kutip semua sumbangan-sumbangan tu untuk kita serahkan pada keluarga bangsa yang mana meringankan beban dia sepanjang MCO ni. So itu mungkin berita baik untuk anak-anak yang terlibat lah dalam program Soccer Ace. Kerana apa? Soccer Ace juga menjaga kebajikan setiap pemain dan juga keluarga. Dalam masa yang sama juga,
sepanjang MCO ni memang saya down, saya melalui satu perubahan ketara dalam kehidupan saya sendiri, dan bila tak ada training, apa yang perlu saya buat untuk survive, saya perlu cari kerja. Bila tak ada training ni, saya rasakan perlu untuk survive, saya berniaga, saya menjual biskut, okay. Saya juga dalam masa yang sama saya buat macam-macam kerja untuk saya survive, okay. Memang kat luar sana ada yang susah. Sebenarnya kita tahu ada yang lagi susah. So apa yang saya plan, saya juga membantu rumah anak-anak yatim, okay. Dengan penjualan biskut saya tu, saya dapat membantu sikit anak-anak yatim ni, mungkin meringankan beban mereka juga, okay. Disertai yang mana sambutan yang baik, sokongan yang baik daripada ibu bapa juga, ahli-ahli keluarga Soke Ace, yang mana membeli produk yang saya jual ni adalah Prancis Bernice ni, dan membantu rumah anak-anak yatim. This is sir. Okay, terima kasih Kuzairi. I think pengalaman Kuzairi yang faham dia benda ni, tempoh ni bukan senang untuk semua, dan perkara ni pun kita kena mungkin terpaksa kita buat pengalaman baru, kerja baru untuk memastikan kita boleh carry on. Saya pun ada banyak kena personally, dan saya pun ada beli biskut tu, the cookies. Thank you, boss. Very nice. Thank you, boss. Terima kasih. Encik Hasnizam, sebagai orang lama dalam industri ni, saya tak kata you tua lah, orang lama saja. Orang lama dalam industri ni yang ada pengalaman terlibat sebagai parent, terlibat dalam community dan juga di dalam program-program Akar Umbi dan Elite Youth Football. Daripada 3 pengalaman yang telah dikongsi oleh Puan Liana, Encik Yazid dan Encik Kuzairi tadi, from your perception, daripada pengalaman you sendiri, you ada apa-apa nak berkongsi sini dengan apa yang telah dilakukan oleh 3 akademi ini, dan juga mungkin ada apa-apa pandangan dan pendapat you nak kongsi bersama 485 orang yang sedang menonton. Okey, terima kasih Cik Stewart. Di mana kita tahu COVID-19 adalah merupakan satu norma baru kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia terutamanya, apatah lagi tentang industri bola sepak yang terhenti begitu sahaja. Ini merupakan satu kejutan budaya juga kepada semua pemain-pemain industri bola sepak. Apa yang saya melihat, yang saya tengok pertama adalah norma baru ini memberi satu kejutan budaya lah kepada semua. Kita dah dengar pendapat dan pandangan daripada semua panel-panel tadi. Tapi yang lebih penting sebagai ibu bapa dan juga sebagai coaches di sini, saya lebih memikirkan kesan dari segi psikologi anak-anak itu apabila mereka tidak dapat bermain bola. Kita tahu budak bola ni ataupun anak-anak di Akar Umbi, mereka nak enjoy je. Apabila mereka disekat, sudah tentu ia akan memberikan satu tekanan kepada diri diorang, bagaimana diorang ingin berinteraksi dengan kawasan yang terhad. Tak dapat main bola, hanya di dalam rumah, berkomunikasi dengan ibu bapa saja, tidak mempunyai kawan-kawan. Tapi dengan teknologi yang terkini, mereka mungkin boleh berinteraksi dengan kawan-kawan, tetapi dari segi emosi mereka, itu yang lebih penting. Sebab itu kita perlu melihat dari segi bagaimana kita ingin memastikan anak-anak kita sentiasa ceria. Itu yang paling mustahak. Apabila COVID-19 ini terjadi, itu yang perlu saya fikirkan sebagai ibu bapa lah. Keselamatan dia dan juga psikologi, emosi dia. Adakah dia akan murung kalau tidak dapat dikawal? Dan peranan ibu bapa begitu penting sekali pada saya ketika COVID-19. Kita tahu mereka tidak dapat buat apa-apa. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita perlu berinteraksi dan berkomunikasi. Ini yang perlu dilakukan terutama di peringkat Akar Umbi bersama dengan anak-anak. Kerana komunikasi di antara ibu bapa dan juga anak-anak penting pada saya. Kerana kita inginkan mereka sentiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Itu pandangan saya lah untuk seketika ini. Ada lagi yang boleh kita kongsikan. Mungkin ada panel-panel lagi yang ingin berkongsi, macam Sam kan, sebab ni kita nak dengar juga daripada Sam.
Okey, itu seketika. Terima kasih Encik Hasnizam. Sam akan kita pujuk dia untuk kongsi bersama nanti. Kejap lagi dia ada banyak nak kita ni. Dan selain daripada pandangan saya sebagai SU FAM, saya juga parent dan anak saya juga yang bermain bola, dan saya pun setuju 100% dengan Hasnizam. Anak kita selalu nak keluar daripada rumah. Kalau you duduk terkongkong macam tu, you kena carilah something to do for them. Dan bukannya senang lah. Bila kalau sehari dua tak apa. Kalau dah berpanjang-panjangan tu, dia memang you pun mati akal nak fikir nak buat apa ni. So sebelum kita ke sesi kedua daripada communication, kita akan juga membincangkan sekarang program-program of how they stay fit or stay active. So sebelum kita ke sesi kedua, kita berhenti sebentar untuk iklan daripada penaja rasmi FAM Telekom Malaysia. Okey, terima kasih. Terima kasih FAM selalu kepada penaja-penaja FAM, penaja rasmi FAM hari ini daripada Telekom Malaysia, Bank Islam, Yakult, Koku, Nike, Malaysia Airlines dan juga 100 Plus yang selalu membantu FAM dan bersama dengan FAM dalam situasi pandemik COVID-19 ni. Kami selalu berterima kasih kepada penaja-penaja FAM. Sekarang kita ke active staying fit, active communication, norma baru, macam mana kita communicate dengan player-player kita untuk memastikan dia orang still staying active. Encik Guzari, Soccer Ace, saya dengar ada banyak kontes juga you daripada Soccer Ace yang dibuat. Boleh kongsi sikit apa yang pelaksanaan daripada Soccer Ace? So ada satu program yang Soccer Ace buat. Bila melibatkan beberapa buah cawangan ni, saya menjemput ibu bapa untuk pastikan anak sentiasa aktif dalam program bola sepak lah. So ada anak-anak ni dah boring, dah duduk rumah. So apa perlu buat dalam rumah? Paling kuat pun boleh buat untuk ball juggling ataupun sepak-sepak bola. Ada parent pun dah kata, anak saya dah tak boleh duduk diam, anak saya tak boleh duduk diam kat rumah ni. Nak buat apa ni coach, nak buat apa? So ideas yang diberikan adalah untuk buat pertandingan, menimbang bola ataupun aktiviti bersama dengan bola. So kontes kat situ, siapa yang berjaya buat aktiviti yang paling cantik ataupun paling bagus ataupun yang paling memikat panel-panel, so akan dapat hadiah daripada Kelab Bola Sepak Soccer Ace. Kat situlah menarik minat anak-anak semua excited nak buat program. Walaupun dekat rumah, walaupun dalam MCO ni diorang sentiasa alert yang mana nak aktif tetap main bola. So semua dah kata kaki, even coach saya sendiri pun dah tekan dah macam mana ni kan, tak pegang bola ni kan, susah tau. Tapi dia melihat situasi apa yang macam dalam video ni, pemain dia akan buat whatever pun dengan bola kan. Yang saya happy sangat bila sambutan yang baik daripada ibu bapa sanggup untuk berkongsi dia orang punya video anak-anak ni. Inilah cara komunikasi saya dengan pemain-pemain. Ada part yang mana kadang-kadang saya buat video call, saya tengok, saya guide dia orang sikit untuk melepaskan rindu saya pada anak-anak Soccer Ace. Itu. Terima kasih Guzari. I think norma baru COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni bukan satu yang perlu hilang. Bukan norma sebentar, bukan norma sementara. Sebab saya rasa pendekatan dalam dunia digital baru yang kita alami dengan pandemik COVID-19 ni, kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk kita continue on a daily basis dengan kita punya player. Even though bila kita sampai balik ke atas padang tu, kita boleh guna pakai semua yang telah dikongsi daripada Yazid, Liana dan juga Guzari tadi, boleh diguna still valid even though kita dah balik ke padang. So saya rasa pengalaman ini memberi FAM dan juga semua akademi ini pengalaman baru untuk kita
memperkasakan lagi kita punya delivery dan kita punya kerjasama dengan parents dan juga anak-anak buah kita. Puan Liana ada nak juga telah ada beberapa aktiviti untuk memastikan adik-adik ni still aktif. Boleh maybe daripada Ombak FC? Okey, daripada Ombak FC, teknologi amatlah membantu, syukur alhamdulillah kita boleh dapat rakaman terus daripada ibu bapa tentang anak-anak yang menjalankan aktiviti bola sepak. Tak perlu di padang yang betul, boleh buat di rumah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni semua. Ibu bapa yang sendiri yang merakamkan semua aktiviti. Selain daripada tu, untuk yang kanak-kanak yang lebih besar, kami memang ada berkongsi program latihan yang di mana boleh dijalankan individu di dalam rumah. Ada workout-workout yang boleh dibuat individu, tak semestinya pasukan. Jadi workout-workout ini boleh membantu dalam kecergasan dan juga sentiasa fit. Dan kami bersedialah untuk kembali ke padang bola sepak, insyaAllah. Okey, terima kasih. Boleh saya tanya open kepada grup ni. Saya tahu norma baru dengan video, anak saya pun terpaksa hantar video bermacam-macam tu, the instructor dengan teacher semua. Tetapi macam mana kita ada disiplin ya anak-anak ni follow the training hari-hari, kena buat something ya. Dia daripada baby Liana first, ada Liana nampak sendiri budak-budak ni dia keep to the main routine dengan coaches dia. Okay, diorang tak kisahlah whether they keep the routine, but they are welcome to share with us whatever workout that they have done, and we can monitor through to the workouts that they have done through video or through the WhatsApp call. Teknologi memang amat membantu pada masa kini. Jadi bila dia nak buat workout tu, dia boleh buat rakaman on the spot, dan jurulatih boleh on the spot memantau dan boleh membetulkan segala workout kalau jika tak betul. Jadi inisiatif ni memang kita jalankan sepanjang masa PKP ini. Yazid, daripada pengendalian di sekolah bola juga telah laksanakan sure program-program dengan anak-anak muda. Diorang keep to the training program, dia apa cara, what is the process dengan SOP yang ada dekat sekolah bola untuk diorang still stay aktif ni? Okay, for now kita just videos and then share videos untuk dia orang just to have a look at it and maybe try on some of the kita punya basic program, and most of the videos kita hantar sendiri daripada video-video dan video-video daripada akademi-akademi yang lain juga yang banyak memberi manfaat lah. So basically this is good platform untuk kita semua share lah, because some of the information maybe saya tak ada, and then some of the knowledge saya pun tak ada, and then maybe saya dapatkan the information, and then bila kita bagi, some of the parents adalah communicate dengan saya directly, and then to understand more, to understand further. Tapi now we perhaps nak come back with something yang even better, supaya this, macam you cakap, is going to be a new norm until the end of the days, sampai bila-bila. So we need to come up with something solid supaya kita boleh guna pakai untuk in the future, just in case if the same situation, touch wood, the same situation come back again, and maybe kita boleh guna pakai the similar punya method untuk latihan seterusnya. Jadi kita dapat mengekalkan kecerdasan anak-anak. Sebab diorang ni pun looking forward, dia sangat excited. Bila you bagi satu assignment je, belum you bagi the next assignment, they already come back with the same. You dah bagi, and then coach, bila ada some of the student call me, coach, bila nak buat. So we need to create some situation whereby diorang willing to learn, they wanted to learn, at the same time dia create dia punya passion through football. Okay, terima kasih Yazid. I think community Akaumbi ni adalah satu community yang perlu kita eratkan, perlu kita we should bring it together because we all have to work together in this space. Dan pelaksanaan webinar, videos, konten ni semua
boleh kita kongsi. There's no rocket science to it. Dan sebagaimana Hasni Nizam kata tadi, mental state of the children semua kita boleh laksanakan untuk memastikan satu pengajaran yang uniform dapat dilaksanakan over all kita punya akademi. Encik Hasni Nizam, dengan adanya more elder kids dan juga anak yang memang elite footballers, how was your terkongkong dekat rumah ni? Macam mana you nak jaga sebagai parent that anak you stay active, sebab tak nak kehilangan beberapa bulan ni, development of the child also is affected. Sebagai parent, what did you do? Okey, untuk langkah pertama, saya akan pastikan beliau berada dalam keadaan terbaik lah. Dari segi emosi, dari segi fizikal. Kita tahu bila terkongkong di dalam rumah, tidak ada pergerakan-pergerakan yang begitu aktif dilakukan, itu sudah pasti akan memberi kesan sedikit pada emosi anak-anak. Apa yang lebih penting untuk mengekalkan komunikasi dan juga fitness mereka sebelum mereka pulang ke AMD contohnya, anak-anak telah diberikan oleh coaches mereka lah program-program yang sepatutnya mereka lakukan. Tapi yang lebih penting kat sini, apabila saya menerima program-program daripada coach-coach mereka, saya terfikir, sedangkan saya ni, rumah saya adalah sebuah kondo, berbanding kalau rumah di bawah tu banyak space yang boleh dilakukan, dan ini menyukarkan saya bagaimana untuk memastikan saya memastikan anak ni dapat melakukan aktiviti dengan begitu selesa. Dan inilah cabarannya, dengan ruang yang kecil tetapi beliau masih lagi dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dihantar oleh jurulatih-jurulatih di peringkat elit. Namun apa yang membimbangkan saya sebenarnya, apabila berlatih di dalam rumah ini, kita perlu melihat situasi face lantai itu sendiri. Kalau di padang, keadaan itu lembut, soft. Tapi bila di rumah, simen, keras, ia kemungkinan akan mendatangkan kecederaan kepada anak-anak pada kemudian hari. Dan ini saya memikir bagaimana kaedah terbaik untuk mereka lakukan latihan-latihan di dalam rumah. Saya terpaksa membeli produk-produk mulai online, macam yoga form tu kan, untuk memastikan beliau tidak mengalami kecederaan di kemudian hari. Kita tahu apabila melakukan jump squat, itu bila landing di atas simen yang keras, muscle perlu dijaga juga, kerana anak-anak ni kita tahu masa dia muda ni dia punya muscle itu soft, bila besok di peringkat senior dia dah keras kan. Jadi kita tak nak mereka injured di kemudian hari lah. Ini yang perlu saya lihat dan tengok sebagai ibu bapa. Itu amat penting pada saya untuk melihat anak-anak ini terus konsisten di kemudian hari. Okey, terima kasih Encik Hasni Nizam. Sebagai parent, tak senang lah. Tak senang. Semua aspek kena dijaga, dan sebagai parent kepada elite parent kepada elite children, pendekatan yang perlu diambil adalah lebih tinggi. Kita sekarang belum lagi dengar daripada our league. So mungkin kita boleh dengar sikit daripada Uzair, pengurus di City Junior League, mengenai communication yang kita share earlier dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan daripada league. Boleh saya tanya some question dulu, Uzair? Bila daripada 4 liga you ada, liga tu memang ongoing dan terpaksa ditangguh atau belum start lagi? Alright, thank you Stuart sebab ni. Alright, so setakat ni dalam awal bulan 2 itu kita dah start kick off dah. So dekat 4 location. Dekat Sungai Buloh, Saya Berjaya, Pasir Gudang dengan Seremban. Right, so mostly kita dah jalan 3 game. So betul-betul minggu keempat game tu betul-betul WHO dah isytihar pandemik. So time tu memang KBS pun dah tak bagi kita nak jalankan apa-apa aktiviti. So at the same week memang kita terus straight away kita stop, and memang kita tak boleh nak sambung. Saya rasa macam tahun ni mungkin kita ada kesukaran untuk sambung kan, sebab macam liga-liga lain macam Liga Belia, Liga M3 apa semua pun dah start stop. So kita tak rasa Liga Junior untuk grassroots kita boleh sambung macam
lagi besar risiko ni untuk kanak-kanak yang bawah 12 tahun ni. Right. So daripada aktiviti yang telah dilaksanakan oleh City Junior League ni, I dengar orang penganjur liga, tetapi selain daripada menganjurkan liga, bila ni dah stop, you still took a responsibility nak communicate dengan players, nak communicate dengan club semua. Apa yang telah dilaksanakan oleh pengurusan liga ni? Alright, so basically apa yang kita buat masa liga tak jalan ni, so kita, sebab kebanyakan klub semua still question apa yang dorang, apa masa depan Liga Supremau The City Junior League. So apa yang dorang boleh harapkan, mungkin tahun ni dorang boleh sambung lagi ke tak kan. So apa yang kita bagi tahu dorang, kita update dari bi-weekly macam tu, situasi semasa COVID ni. And saya pun liaise dengan Sam every 2 weeks, kadang-kadang sebulan sekali untuk tanya update apa yang kita boleh buat kan. So dalam masa ni kita memang untuk liga memang kita jujur saya cakap, memang kita tak nak ambil risiko untuk jalankan apa-apa liga bola sepak, lagi-lagi untuk kanak-kanak yang baru 12 tahun. So apa yang kita boleh buat, kita cuma sejak dah FIM dengan MKN dah bagi kebenaran untuk pergi outdoor ni, so kita memang dah plan masa PKP 3 itu kita akan buat tournament mungkin yang tak melibatkan perhimpunan ramai. So kita dah plan macam foot golf, and ada juga benda-benda lain yang kita develop, yang kita cuba improve untuk liga akan datang. Yang foot golf ni interesting ni. Saya pun tak pernah main, tapi ramai yang ajak hari-hari nak pergi foot golf ni. Hasnizam dah try dah foot golf ni? Belum. Tak boleh nak try bos. Lutut dah, orang kata dah season kan. Payah. Tak apa, sama-sama kita jalan pelan-pelan je. Tapi saya sokong apa yang dibuatkan oleh Uzair tu. Ini satu kreativiti lah yang dilakukan. Sebab kita dah dengar semua panel-panel tadi, apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang begitu pantas, ini menunjukkan dalam bola sepak ni ada ilmu yang kadang-kadang orang luar tak nampak. Dari segi critical thinking, kreativiti, solusi. Ini yang perlu dilihat, perlu ditekankan, perlu diberi kesedaran kepada ibu bapa. Bukan hanya faktor sukan bola sepak tu saja bos. Ini saya selalu bercakap dengan komuniti bahawa bola sepak ini mendidik kita cara berfikir, cara kematangan kita berinteraksi, cara kita membuat atau memikir solusi bagaimana untuk memastikan anak-anak ini sentiasa cergas minda dia, fizikal dia, dan mereka matang dalam membuat keputusan. Itu yang saya rasa apabila dicakap oleh semua panel, semua ada dalam bola sepak. Itu yang perlu kita ketengahkan lah. Okey, terima kasih Encik Hasnizam. So, untuk kita melaksanakan, dan pada 8 Jun Kementerian telah memberi green light untuk kita bermula latihan non-contact training again, dan daripada pengiraan 18 Mac sampai 15 Jun, 89 hari tak boleh turun padang, tak boleh tendang jauh, itu dah sakit dah. So dengan adanya green light daripada kerajaan untuk kita mulakan aktiviti-aktiviti terhad ni, kita pun tahu kita memerlukan SOP dengan pembukaan sektor sukan dan rekreasi di fasa 2 ini, dan SOP telah dikeluarkan beberapa hari yang lalu menggunakan SOP MKN. FAM juga telah tambah di sana SOP untuk memastikan beberapa langkah tambahan diambil oleh akademi. Bukan kita nak bagi susah, tetapi kita nak bagi confidence. Kita nak bagi confidence kepada rakyat, kepada players, kepada families yang SOP selamat dan SOP tambahan dilaksanakan untuk menggerakkan missionary akak umbi ini yang mungkin 89 hari dah handbrake. So di sini saya nak mengundang Samuel Siu, Head of Grassroots Unit FAM, untuk kongsi sedikit mengenai FAM Return to Football Guidelines yang telah keluar hari itu.
Alright, thank you so much, Ustaz. Selamat petang semua, tuan-tuan dan puan-puan. So basically pada hari Jumaat yang lalu, Persatuan Bola Sepak Malaysia telah menyediakanlah garis panduan return to football bagi Akademi Bola Sepak Negara untuk selaras dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2 yang akan bermula esok sampai hujung bulan Ogos, 31 hari bulan Ogos. Dan dari segi garis panduan yang kami keluarkan, di mana dari segi pengenalan tu, aktiviti-aktiviti yang dibenarkan oleh pihak kerajaan dan apa yang kita dapat kumpulkan adalah aktiviti dalaman, indoor seperti futsal, aktiviti luaran di padang dan juga aktiviti latihan ataupun training drills yang kita katakan. Dan aktiviti yang tidak dibenarkan adalah penganjuran kejohanan ataupun small-sided game, match dan juga aktiviti yang melibatkan persentuhan fizikal. So asalkan akademi semua menganjurkan sesi latihan yang tidak ada body contact boleh dijalankan. Okay, dan FAM juga mengeluarkan dengan langkah-langkah, 5 langkah yang kita showkan di mana kena berdaftar dengan MIT, muat turun panduan daripada FAM di laman web kami dan juga daftar akademi dan sebagainya lah. So semua langkah-langkah dan garis panduan ni boleh didapatkan di website FAM dan juga tempat training latihan juga kami ingin mensyorkan di mana point of entry dengan exit tu kalau boleh satu laluan untuk minimize involvement ataupun daripada pihak luar daripada kawasan training latihan tu. So FAM juga menyediakan 2 garis panduan protokol am, satu individu dan juga satu pengurusan untuk management, di mana player-player semua tu boleh daftar dengan MySejahtera app untuk track dan sebagainya. So semua protokol tu boleh didapati dalam garis panduan FAM. Dan contoh persediaan latihan yang kami keluarkan adalah kami tunjuk contoh bagaimana kawasan latihan tu boleh dibahagikan dengan jarak, dengan jurulatih juga. So 9 pemain dengan satu jurulatih. So 10 orang di satu kawasan padang. Dan katakan satu padang yang besar tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh, akademi semua boleh divide based on half lah. So dalam area tu kita katakan 45 meter, 45 cm kali 45 cm. So setengah padang tu ada 10 orang dan setengah padang lagi tu ada 10 orang. So dan juga dalam garis panduan tu kami ada tunjuk contoh bagaimana sesi latihan boleh dikendalikan. Contoh latihan passing bagaimana, dan coaches semua di akademi boleh improvise dan jadi lebih kreatif lah untuk buat sesi nanti. Dan kami juga mengeluarkan dengan pengurusan kemalangan, contract tracing, attendance sheet, semua template semua boleh dapat muat turun di website FAM bersama juga tatan panda yang akademi boleh guna, yang sudah siap kami prepare. Dan akademi boleh jadi kreatif lah untuk letak logo kamu tersendiri pun boleh juga. Dan semua maklumat social media punya grafik boleh di-download di laman web FAM. So itulah yang kami lancarkan pada Jumaat lalu, dan harap ini boleh membantu, dengan garis panduan ini boleh membantu akademi-akademi semua untuk at least dapat satu guidance SOP daripada pihak FAM. Okay, thank you Sam. Saya tengok tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di rumah, langkah keempat dan kelima tu yang paling penting, di mana garis panduan daripada FAM boleh ditambah lagi daripada setiap akademi. Langkah keempat tu adalah untuk akademi sendiri menyediakan SOP-nya, ya, dan mengeluarkan SOP dan distribute SOP itu ke parents dan juga anak-anak yang hadir ke program latihan untuk mereka mengenal pasti apa keperluan SOP domestik di akademi sendiri. Dan langkah kelima adalah reporting, to make sure pelaksanaan SOP is reported back, to ensure kita boleh bekerjasama dengan anda untuk penyelarasan SOP ini. Disebabkan kalau apa-apa terjadi, kami semua boleh bekerjasama dan membantu daripada pihak FAM juga. Encik Hasnizam, pandangan sebagai parent, sesuai
SOP, confident anda untuk anak training semula? What is your opinion sekarang? Confidence level ni? Okey, kalau dari segi opinion untuk level elite saya tak bimbang, tapi bila di grassroots ni ada sedikit bimbang kerana kita agak sukar untuk mengawal pergerakan anak-anak, terutamanya di peringkat umur 12 ke bawah. Kalau kita tengok SOP yang dikeluarkan memang begitu mudah untuk kita lakukan, tetapi adakah budak atau anak-anak itu mampu melaksanakannya? Ini satu cabaran sebenarnya kepada coaches semua di grassroots, bagaimana untuk mengawal. Sedangkan kita tahu kalau budak-budak ni dia dah berkumpul dengan kawan-kawan dia, nak enjoy, dia akan sentuh juga. Tapi bagaimana sentuhan itu tidak boleh dilakukan lah. Bila diorang jumpa je, diorang pasti 100 ataupun 99% lah saya rasa diorang akan bersentuh. Dah lama tak jumpa, 3 bulan. Bila jumpa walaupun 9 orang di atas padang, jumpa coach mesti diorang akan peluk coach. Confirm, takkan coach nak, tak boleh. Ini satu cabaran baru, new norm kepada coach. Bagaimana untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada anak-anak ni. Sebelum mereka keluar latihan, perlu ingatkan lagi kepada ibu bapa dan anak-anak sendiri. Ini pada pendapat saya sebagai parent, kerana keselamatan anak-anak itu amat penting pada saya. Bukan sahaja diorang nak enjoy dalam bola sepak, tetapi kita perlu memikirkan 10, 15 dan 20 tahun bagaimana mereka akan berkembang dari segi minda mereka. Itu dari pandangan saya lah sebagai parents lah. Betul, saya rasa itu antara cabaran yang betul susah untuk setiap akademi, tapi saya confident juga kawan-kawan akademi kita akan mementingkan prioritinya adalah kesihatan dan keselamatan semua yang terlibat, parents dan juga anak-anak buah kita. Dan kita ada satu online poll dan question online poll ni. Dengan SOP latihan yang baru ini, adakah anda sebagai ibu bapa yakin untuk menghantar anak anda ke sesi latihan? Ini poll, saya akan umumkan keputusan pada penghujung webinar ini, dan keputusan ini bukan semata-mata untuk memberi confidence atau lack of confidence, tetapi untuk kita tahu di mana kedudukan confidence level. So kita boleh bergerak bersama missionary communication daripada semua akademi dan juga mungkin daripada FAM. Kita boleh membantu communicate untuk melaksanakan SOP yang ketat, tetapi memberi confidence level kepada parents yang ini masa yang sesuai dan selamat, dan kita dah memikirkan semua langkah-langkah SOP yang perlu diambil. So the viewing audience yang watching at home, you can click on yes or no. The poll is asking, are you confident as a parent with the SOPs in place to send your children back to training? Yes or no? Itu saja. Nanti kita akan umumkan result. The results will be announced by the end of the session. So we would like also to include some questions from you. The question ni bukan untuk saya. Question ni untuk panel kita. Saya moderator sahaja. Kepada panel, so saya akan memilih soalan dan saya akan tanya on behalf of the questions that has been brought forward, dan the public question and answer session can be posted in the platform as well now, and I will reach to the questions by the end of the session as well. Our second break of today brought to you by our official bank, Bank Islam. Can we run the commercial? Thank you.
Selamat pulang semua. Saya tengok the online punya poll ni very aktif lah. Dia macam racing. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. So, tak apa. Saya akan umumkan sebentar lagi. Ya. Dan untuk kita pun dah open the questions. Kita dah terima 6 soalan. Dan kita akan go back to the questions pun by the end of the session. Untuk kita meneruskan lagi sesi ini, saya menjemput semula lagi sekali Samuel Siu untuk kongsi FAM Super Rimau. Antara pendekatan yang diambil oleh FAM tahun lalu adalah untuk memperkenalkan program Super Rimau Charter untuk FAM bekerjasama di dalam komuniti Akak Umbi, bekerjasama dengan anda untuk memastikan kita dapat seiring dengan akademi-akademi bola sepak di luar sana dan bekerjasama untuk memastikan kestabilan industri, kerjasama antara stakeholder daripada liga, daripada akademi, daripada coaches, kita dapat teliti. Dan juga selain daripada itu memberi beberapa protection, perlindungan kepada akademi dan juga kepada player yang bergerak dan bekerja di dalam industri Akak Umbi, di mana keuntungannya never number one. Tak pernah ada keuntungannya dalam program Akak Umbi. Ya, kita semua di dalam Akak Umbi sebab passion, sebab komitmen daripada apa-apa profit di sini. So Sam, maybe can you share with us a bit about the grassroots charter and also what's your next steps? Alright, okay, terima kasih. So, basically piagam Super Rimau FAM ni adalah akreditasi ataupun pengiktirafan yang dihaskan untuk kelab bola sepak komuniti dan recreational, akademi bola sepak di peringkat umbi. Yang ni bertujuan untuk, penilaian ni bertujuan untuk meningkatkan kualiti bola sepak di peringkat umbi dan untuk menyokong pembangunan dan pertandingan serta memberi ganjaran komitmen kualiti dan juga pencapaian daripada akademi bola sepak semua. So kami mempunyai 3 jenis pengiktirafan. So kami nak menawarkan gangsa di mana kita fokus kepada peringkat yang asas, di mana ada pelatihan yang kukuh untuk development, dan kami juga ada perak di mana perak punya level menekan kepada kemajuan dan kemampanan advanced level untuk akademi, quality dari segi coaching dan sebagainya. Dan goal ataupun emas punya standard ni kami nak menekan kepada retention ataupun retention dari segi pathway pemain. Adakah selepas umur 12 apa yang akan terjadi? So untuk jadi level membership level emas ni, memang akademi tersebut harusnya mempunyai pandangan yang jauh untuk akademi tersebut. Dan untuk memenuhi membership level ni, kami mempunyai 5 kriteria yang akademi perlu achieve. So dari segi kepimpinan, planning, facilities, competition dan education. Dan seterusnya, setakat sekarang kami mempunyai 210 akademi bola sepak di seluruh negara yang mendaftar minat. Dan selepas mendaftar minat, apa yang akademi tersebut harus buat adalah untuk pergi ke laman web yang tuan-tuan dan puan dapat lihat di website tadi, charter.fam.org.my, dan di sini adalah semua akademi owner dapat login ke dalam sistem. Dan dalam sistem ni akademi tersebut harusnya create coaches punya profile, players punya profile, dan semua profile akan create satu FAM ID. Dan dengan FAM ID ni akan dapat kita dapat menggunakan FAM ID ni untuk daftar khusus untuk akademi tersebut untuk involve dalam program Akak Umbi. So semua pemain dengan coaches dan akademi akan mempunyai ID yang tersendiri, dan akan kita dapat track mengikuti IC number ataupun MyKit number pemain. Dan dashboard ni akan dapat tunjuk semua akademi lah. So akademi semua yang masuk dalam sistem nanti akan kena isi semua dokumen-dokumen yang kita ingin dapat daripada membership level yang tertentu tu. So next kali adalah kita mempunyai 4
kebaikan ataupun 4 benefits untuk akademi semua untuk involve dalam piagam Super Harimau Grassroots Charter ni. Dan selepas ni video akan menerangkan dengan lebih lanjut apa 4 benefits ini, dan kami harap semua pihak akademi pun dapat tengok apa faedah dengan benefit, dan kita harap semua akademi dapat juga teruskan untuk daftar minat dan kongsilah kepada akademi-akademi yang lain yang belum lagi dengar tentang piagam Super Harimau FAM ni. So tontonlah video seterusnya untuk 4 benefit piagam. In May 2019, the Football Association of Malaysia launched the FAM Super Harimau Charter, an endorsement tool to support football academies in their roles of implementing grassroots programs and activities. FAM, in its vision and mission, recognizes the value of grassroots football. Hence, the Charter is a tool for stimulating greater participation while at the same time improve the standard of the football academies in Malaysia. Here are the 4 benefits. Accreditation. It allows football academies to use the Charter for promotional purposes, and with FAM's recognition, it also encourages local businesses to support the grassroots movement. Liga Super Harimau. Academies are eligible to participate in FAM's Grassroots League, which provides holistic competition and player pathway. Player training compensation. Sums payable to academies which are involved in a player's training. For example, when a player registers as a professional player or upon the international transfer of a player before officially turning 23 years old. Membership privileges, special and attractive benefits for all grassroots academy coaches and players with FAM Super Harimau Premium Partners. Okay, terima kasih. Thank you, Sam, for the explanation on the charter. I think it's very important. Tengok questions coming in ni, ada question panas juga. Dan saya pun ada select juga question-question yang nak kongsi bersama semua panel sebagai pengendali liga, daripada akademi, dari parents, banyak pandangan, dan juga saya ada banyak question untuk FAM juga, dan saya akan jawab untuk FAM juga. Tetapi sebelum kita ke sana, saya pun nak berkongsi SOP polling tadi, ya. Dan untuk pengetahuan semua, poll telah pun kita tutup sekarang, dan resultnya adalah persediaan ibu bapa, keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak kembali ke sesi latihan. Huzairi, ni nak teka ke? Surprise, saya mendengar. I'm very happy with the result. So resultnya adalah parents yang tonton 511 yang sedang menonton, 84% yes, boleh balik ke training. 15% saja no. So thank you. That is the level of passion, level of readiness, keyakinan ibu bapa. Tetapi saya nak tegaskan di sini kepada semua panelis kita yang ada akademi sendiri dan yang sedang menonton di rumah, SOP itu jangan kita leka. Kebenaran untuk bermula boleh ditarik balik. So kita kena kerjasama untuk memastikan SOP ini kita hormat dan kita laksanakan sebaik yang kita yang boleh, disebabkan kalau ada apa-apa yang terjadi, semua kita akan impact bersama. Ya. Saya ada satu soalan yang telah orang hantar kepada saya sebelum even kita laksanakan open question and answer ni. Satu soalan, ini saya nak tujukan kepada Encik Hasnizam. Ya. Soalan ni mengenai pergerakan player. Pergerakan player di dalam liga-liga bawah umur. Kita punya grassroots league, kita punya social league semua. Tetapi untuk peringkat bawah umur, ada yang tanya kepada saya banyak
player yang mungkin bergerak-gerak untuk bermain di dalam berbagai-bagai pasukan. So dia tak stick to one team, dia bergerak-gerak untuk bermain. Adakah ini bagus untuk pembangunan player tersebut dan adakah ini tidak bagus sebab exposure kepada player-player yang mungkin not as good? Apa pandangan Encik Hasnizam? Okey, ini satu soalan yang baik dan panas sebenarnya. Okey, apa yang boleh saya perkatakan di sini berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 10 tahun apabila bercimpung dalam grassroots ni, memang ini sentiasa berlaku di mana kita dapat lihat pergerakan pemain kepada satu kelab ke satu kelab di mana mereka akan mengikut sesuatu tournament. Kadang-kadang satu kelab ini tidak mengikut tournament tapi kelab lagi satu ada tournament. Ini bergantung pada objektif kelab itu sendiri dan juga ibu bapa itu sendiri. Tetapi apa yang perlu saya katakan di sini, ibu bapa dan juga kelab, coach-coach juga perlu memahami perkembangan anak-anak itu sendiri dari segi fizikal, emosi dia. Kerana sekiranya anak itu mempunyai potensi yang besar, mempunyai masa depan yang baik dalam bola sepak, mereka perlu mengawal tempoh permainan kerana kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita mengikut perlawanan pada setiap minggu. Kerana kita perlu tahu, kerana muscle tu bila diorang fatigue nanti, dia akan menjadi masalah kepada mereka di peringkat remaja nanti. Ini yang perlu ditekankan kerana kita dah dapat lihat bagaimana pemain-pemain yang mempunyai bakat yang besar di peringkat awal apabila masuk ke usia remaja, mereka akan hilang begitu saja dan mengalami kejayaan yang serius. Kalau kita tengok dari segi fakta pada tahun 2016-17 ketika di peringkat elit, ramai pemain-pemain yang berbakat ni mengalami kecederaan yang serius, terutama dari segi ACL, ada yang hamstring di peringkat muda. Ini menunjukkan bahawa mereka terlalu aktif di peringkat grassroots dan ini perlu diambil kira. Jadi apa yang perlu ditekankan di sini, ibu bapa, coaches perlu memahami bagaimana untuk mengawal tempoh permainan anak ni. Kerana kita akan hilang bakat yang besar di kemudian hari, agak rugi kepada bola sepak Malaysia. Jadi ini yang perlu ditekankan. Ia berbalik kepada objektif sesuatu kelab dan juga objektif ibu bapa itu sendiri, dan yang lebih penting bagaimana kita ingin membantu bola sepak kita lebih maju pada masa hadapan dan juga mempunyai mentaliti yang boleh membangunkan industri bola sepak itu sendiri dan memudahkan kerja FAM pada kemudian hari nanti. Okey, terima kasih Encik Hasnizam. Ada Encik Kuzairi, ada orang said hello Coach Kuzairi Abu Bakar, nice to meet you from Ranjit Satyavan Ranjit. Tengok live update untuk you. Penyokong peminat ada. Hasnizam dia orang belum komen lagi. Saya untuk continue topik-topik ni, Uzai, daripada Liga saya faham dari City Junior League telah memohon untuk sanction Liga Super Rimau di 4 lokasi. Boleh Uzai kongsi bersama apa sebab you apply for this and dan ada kebaikan benefitnya kepada City Football League, City Junior League? Alright. So apa sebenarnya objektif kita orang apply dengan sanction untuk dapatkan FAM punya sanction ni? Sebenarnya sebab kita nampak dia punya pathway tu bila kita join dengan Liga Super Rimau, kita ada hala tuju bila main liga. So kebanyakan liga-liga grassroots yang ada sekarang ni, kebanyakannya kalau ada habis liga, habis. So akademi main untuk satu season tu habis, diorang tak ada hala tuju mana diorang nak pergi. So setakat juara untuk liga tu je. So bila adanya liga yang FAM buat ni, Liga Super Rimau, right? So dia punya perancangan dia daripada peringkat daerah. So bila diorang dah main peringkat daerah, diorang pergi ke peringkat negeri, dan bila diorang akademi tu menang dekat peringkat negeri, diorang akan mewakili negeri untuk main dekat peringkat kebangsaan. So sebenarnya yang ni titik mula yang sangat baik daripada inisiatif FAM untuk buat liga macam ni. So sebab tu City Junior League memang berminat sangat nak anjurkan liga bawah Super Rimau FAM. So setakat ni kita ada dalam 4 venue dekat Selangor, Johor dan Negeri Sembilan.
So kebanyakan akademi-akademi yang join kami pun, so diorang memang happy sebab susah nak dapat liga grassroots yang ada hala tuju macam ni. So memang inisiatif yang sangat baik daripada FAM. So cuma kami harap benda ni, kami daripada City Junior League sendiri harapkan yang ni boleh jadi satu permulaan yang baik untuk grassroots FAM. So kita boleh supply player-player selain daripada AT, sebab setakat ni yang yang ramai orang tahu yang kita ada grassroots ni semua untuk elite level AT. So ada AT setiap negeri, AT setiap daerah. So yang ni sebenarnya Liga Super Rimau ni peluang untuk akademi-akademi lain dan pemain-pemain lain yang di peringkat pembangunan ni untuk diorang tampilkan bakat diorang, and akademi untuk diorang naikkan nama diorang juga dan membantu pemain-pemain untuk lagi banyak tournament. So saya rasa memang sangat bagus, and kami harap benda ni dapat diteruskan dalam masa yang lebih panjang, so kita boleh improvise macam-macam lagi. Alright, so mungkin satu masa nanti setakat daripada AT dan Super Rimau juga mungkin kita ada different level yang boleh sambungkan pemain-pemain daripada elite dan pembangunan ni. Cuma apa yang kita risaukan sekarang ni pemain-pemain elite daripada AT yang ada dalam akademi-akademi ni. Kadang-kadang sebab kebanyakan pemain AT pun ada dalam akademi-akademi, macam soalan yang tadi Cik Stuart cakapkan tu. So yang tu yang kita tak nak. So apa yang FAM Super Rimau buat, kita tak benarkan pemain-pemain AT elite-elite ni untuk bermain untuk akademi diorang. So kita hanya benarkan pemain-pemain pembangunan je yang main untuk liga ni. So memang benda ni sangat membantu. And then kalau boleh saya harapkan lepas ni akademi-akademi tidak lagi, bila dah ada chartered Super Rimau, ada Liga Super Rimau, tak lagi cuba macam stealing players from other club kan. So itu yang berlaku dalam kita punya situasi dalam kita punya grassroots level sekarang ni. Ini benda sangat yang banyak orang petikaikan, akademi-akademi petikaikan. Alright, thank you. Thank you very much for the sharing. I think very relevant everything that you share. Untuk soalan yang kita select later daripada banyak ni, I think about at least 70-80 questions dah masuk. Saya hanya boleh select a handful, so saya minta maaf kepada yang soalan yang saya tak dapat bacakan nanti, tetapi yang mana saya rasa relevan kepada forum ini, saya akan kongsi untuk dapat feedback daripada panelis kita. Tetapi Encik Yazid pun telah kita communicate pada awalnya bila platform ini dibentuk untuk memastikan kita dapat juga feedback daripada community di bawah. Encik Yazid, what do you think about the system at the moment, and especially what you've seen behind the scenes now of what is going to be launched? Okay, hi again everyone. Hi Malaysia. So basically semua orang bercakap berkenaan new norm. But when FM approached me talk about this specific system, I was like, oh, this is new beginning. So new beginning kenapa? Sebab this system is so interactive. Kita boleh ada some of the information yang related to the academy, and then eventually this system will allow you to manage your better. So korang akan manage akademi korang dengan lebih baik, pengurusan akan lebih baik, di mana dalam sistem ni ada selalu banyak, ada leadership, whereby you ada coach team, you ada carta organisasi untuk team. Jadi parents atau family members boleh refer the team members, coach team yang akan mendidik anak-anak. And then next one, kita ada planning for the whole year, apa plan kita. Jadi because of this charter, you have to submit all these document. Bila kita nak submit document, you dah ada plan untuk 1 tahun. Jadi parents tak perlu gusar, tak perlu risau, this academy doing like this. It's a good exposure untuk akademi seluruh Malaysia. And then next one, facility. So facility, jadi kebanyakannya parents ada yang kat mana nak training, kat mana training session, kat mana area. Jadi kita ada detail plan dekat mana training session, apa gambar dia, dan apa program, dan apa kebenaran yang telah berikan dan sebagainya. Dan yang keempat adalah competition. Bila saya tengok competition ni, dia pun kita dapat record for the 1 year punya program.
apa competition yang telah kita jalankan, apa program pembangunan jalankan, at the same time competition ataupun friendly match yang kita jalankan, supaya kita bukan sahaja melatih anak-anak ni, melatih akademi-akademi dalam satu Malaysia ni, termasuk kami, kita melatih dan kita develop satu program supaya kita boleh boost atau menampakkan memberikan orang pendedahan kepada situasi sebenar, real game situation. The next one is education program. So salah satu requirement kita kena hantar education program di mana kita akademi akan didedahkan, akademi akan diberitahu supaya menjalankan program-program aware kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada players dan juga kepada coach and team. Jadi basically dari segi sistem ni, sistem FAM yang dijalankan ni, Super Remove sistem ni memang sangat komprehensif. Dan bagi yang ingin mendapatkan sesuatu daripada FAM, dia ada special package dengan Child Guardian Policy. Child Guardian Policy. Macam mana kita nak guard children, nak menjaga anak-anak ni melalui abuse, macam mana nak mengelakkan daripada abuse, dan mengelakkan macam mana cara kita nak belajar, macam mana kita nak sebenarnya. And then kita juga ada financial statement, macam mana pergerakan akademi. Jadi kita boleh menjaga ataupun menguruskan akademi dengan lebih baik, di mana bila kita ada income, kita boleh menjalankan program-program lagi, social enterprising kepada yang tidak mampu ataupun yang tidak layak. And then next one, code of ethic. Jadi setiap akademi akan ada code of ethic. Kita sekarang mempromosikan play positif, FAM punya code of ethic. Jadi kita pun make sure, kita pastikan anak-anak kita bila dalam padang sentiasa tersenyum, play for your own fun, enjoyment, and then the parents support each other, support the family members, support the opposition. So everything is there. And then one of course ethics for the coaches, sentiasa tersenyum, give compliment to the players. So this akan develop more academy from one standard to another level, which is I believe every academy in near future akan jadi academy yang bertaraf dunia, insyaAllah. Then the last best thing is a CSR, corporate social responsibility. So dalam sistem ni juga dia boleh menggalakkan akademi-akademi ni supaya dia menjalankan program-program yang boleh membantu marginalized community, B40, M40, and then bagi anak-anak yatim. Jadi all this, korang, everyone, each one of us ataupun akademi community akan ada satu dokumen ataupun database dalam satu sistem whereby you can access anywhere in the world. Bila you boleh access anywhere in the world, you boleh tengok siapa player dia, siapa coach, what is the qualification. And then to answer back, what is the problem? Previously kita ada problem players yang main from one academy to another, jump from one academy to another. Ada akademi yang sangat letih main lepas tim satu main. So from this system, you can key in your player details. So once they give you key in your player details, the player will be with your company, with your academy. With your academy, with their specific member ID. So diorang akan ada specific member ID. So bila kita nak go for another tournament, when FAM ataupun organizer akan key in into the system, and your academy is playing with this diary, Soccer Ace, and then the player main untuk Sekolah Bola, player main untuk Ombak FC. So everything is there, and then even the coaches experience, the coaches qualification, the coaches detail, even coach also akan dapat satu special ID. Dan untuk akademi-akademi kat luar sana, community, setiap akademi akan diberikan satu ID. Jadi bagi saya, this is a new big saya beritahu tadi, because dia akan increase the standard of academy in Malaysia. Sebab apa? First, kita akan dapat accreditation, and then ada Liga Super Rimau yang kita boleh be part of, and then eventually we are now part of FM, and we are now Malaysia, part of Malaysia. Now we are feeling very, very proud to be part of this program. So insyaAllah for all community, moving forward, make sure you daftar untuk FAM Liga Charter ini, charter supaya you dapat all this benefit, at the same time dapat build up your academy from one level to the next level. Tu I can say about lah. Thank you, Yazid. You present the charter better than I can also, and it is meant to be a tool to support the industry. It's not a tool meant to make life difficult. It's meant as a tool to support everybody, to grow together, to make sure that we are able to professionalize and put more expertise to a very independent industry. But the independent industry is the fundamental base of football for us. So we want to work closer with all football academies in Malaysia, and we hope to. Sekarang maybe masa untuk kita ke soalan-soalan daripada penonton di rumah.
soalan pertama first, saya ada daripada email lah. Ini tak masuk dalam sistem tapi ada orang email dekat FAM. Saya coach klub community bola sepak di Kelantan Academy Kota. Dia nama Encik Irfan Said Hafizi. Bagaimana cara latihan untuk kanak-kanak bawah 7 tahun? Bolehkah latihan dijalankan atau untuk bawah 12 saja? Maybe saya buka first to Liana. Adakah dah terfikir mengenai age group yang boleh atau tak boleh, yang senang nak kontrol atau susah nak kontrol, atau nak laksanakan untuk certain age group untuk memulakan, lepas tu the younger age group dalam masa terdekat? Puan Liana, ada Encik Irfan Said Hafizi ni? Okey, untuk Encik Irfan ya, buat masa permulaan ni untuk SOP ni saya dah teliti. Saya menggalakkan lebih baik kita memulakan dengan age group yang lebih dewasa dulu, supaya diorang boleh dengar arahan ataupun mengikuti, patuhi SOP yang di-showkan oleh pihak FAM. Untuk kanak-kanak yang macam umur 7 tahun, memang dari pengalaman kami memang sudah susah nak mengawal. Mereka akan bersentuhan tu memang tidak boleh kawal pada masa ni. Jadi untuk dari akademi saya sendirilah, saya pun akan memulakan menjalankan aktiviti latihan ni daripada peringkat umur yang lebih dewasa dulu, mungkin 14, 13 dulu. Tapi untuk yang 7, 8 tu mungkin di peringkat kemudian. Okey, terima kasih Liana. Guzairi, first question saya bagi kat you lah. Daripada Encik Muhammad Suhairi Muhammad Ali. Berapa lama masa latihan yang praktikal untuk satu sesi masa PKPP ini? Disebabkan kita tahu sekarang is individual training, individual training. So, adakah daripada Soccer Ace ada tukar dia punya sesi latihan, atau apa recommendation Guzairi kepada yang menonton di rumah, the best untuk you? This is your impression lah, personal opinion. Okay, Sam, berdasarkan pengalaman sepanjang PKP, memang saya ada menjalankan satu program dalam Zoom training. Zoom training ini melibatkan ambil masa 45 minit punya sesi latihan. So dalam 45 minit sesi latihan tu melibatkan dari segi for the teknik, kawalan bola, juggling, so dari segi fitness kat situ. Okay. Di situ saya boleh pantau, kerana apa? Dalam 45 minit tu is a time for untuk anak-anak dapatkan dia punya target untuk quality time dalam 45 minit. Kalau lebih tu dia orang dah rasa dia orang akan main-main dah. Dia orang akan dah rasa dah tak boleh. Pasal apa? Untuk melibatkan sistem Zoom tu, anak-anak akan buat satu aktiviti dan dia akan fokus kepada dalam laptop tu, dan Zoom tu. Dia akan fokus buat program yang mana dapat guide daripada coach sendirilah, kan. Yang mana kita kata hari ni for untuk ball passing, kita akan buat ball passing, kan. Yang kedua atau ball juggling, kan, ikut by step. Yang ketiga for untuk fitness, dalam fitness. Tapi tengok situasi lah, macam Encik Nizam kata keadaan rumah dia dekat buat kat kondo, kan. So bila kat kondo tu mungkin tempat space tu kecil, kan, susah, kan. Ini juga berlaku kepada program yang mana saya buat juga. Ada yang parent kata, susah coach, anak saya tenang bola dah kena dah cermin pecah. Saya kata Allah, kan. Benda ni kita tak boleh menjangkakan. Anak terlalu excited. Okay? Lagi-lagi pula seusia umur 7 tahun, 8 tahun. Okay. Yang soalan tadi, quality time dia adalah 45 minutes sahaja untuk yang pengalaman yang saya buat. Terima kasih Guzairi. I think bila I check dengan beberapa akademi di luar Malaysia dan juga sebab latihan tak bersentuh badan ini, memang ada pengurangan masa latihan tu untuk memastikan SOP dapat diselaraskan, dan sebab banyak juga sesi kena diadakan because of limited amount of people on the pitch per day. So memang ada pergerakan even dekat PKPP period. Di negara lain dia kurangkan to half an hour, even 45 minutes satu sesi untuk memberi peluang untuk yang lain dapat juga turun ke padang.
dan memerlukan selepas itu lagi 15 minit untuk sanitization of equipment yang digunakan. So ada bermacam-macam sebab dan penentuan yang telah dibuat oleh beberapa pihak. Saya akan jawab dua soalan. First soalan daripada Encik Wan Muhammad Adha Wan Kamaruzaman. Apakah langkah terbaik FAM untuk memastikan setiap akademi mematuhi SOP yang dikeluarkan? Di sini langkah kelima daripada SOP yang FAM keluarkan, meminta untuk setiap akademi untuk melaporkan implementation of SOP, dan kami berharap semua akademi bola sepak bertanggungjawab dan memberi kerjasama dengan FAM untuk kita membantu dalam melaksanakan fasa seterusnya di mana latihan boleh ditambah daripada no body contact maybe to minimal body contact and then to full training again. Tapi ini semua antara kita punya kerja sama-sama. Kita memerlukan setiap akademi bertanggungjawab dan profesional dan juga membantu FAM daripada segi laporan dan penelitian yang diperlukan untuk kami bekerja dengan kerajaan, dengan MKN, KKM dan juga KBS untuk fasa seterusnya. Bila masa itu kita belum tahu lagi, ini di luar kawalan bola sepak dan tetapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau kebenaran diberi, kebenaran boleh ditarik balik dan kita semua bertanggungjawab bersama untuk memastikan benda ini boleh kita laksanakan bersama. Soalan seterusnya daripada Jivan Gabriel, what will the continuous plan for girls soccer after MCO? I remembered previously there was some budget for girls soccer. Correct, Jivan. There has been budgets for women's football, but everything when it comes to competitions from FAM and on-ground programs, we have put on hold for now until a time that we feel is best for FAM to start to reorganize these things. So the growth of women's football is a priority for us in FAM, and we will make sure we implement the women's football programs as soon as possible and as soon as the programs are allowed to take place. But I'm sure all around Malaysia, the academies that are opening up are not forgoing boys or girls. Girls will still be included in all the plans of every academy, I'm sure. So those are the two questions from my side. Untuk soalan seterusnya, mungkin daripada Hasnizam boleh membantu dengan question ini ya. Aside from following the SOPs, from Benjamin Sim, aside from following the SOPs, are there any ways that we can look at disposing liability untuk macam liability waiver that is unfortunate kalau the students fall ill during the session? Sebagai parent, adakah parent setuju dengan liability waiver untuk ditandatangani untuk tidak memberi risk kepada akademi-akademi yang nak bermula semula? Sebagai parent, what do you think? Okey, berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan, saya kira itu sudah cukup baik untuk diikuti kerana FAM telah memberikan satu langkah yang begitu mudah untuk dilakukan. Sebagaimana kita tahu, MKN juga telah memberikan satu platform untuk setiap komuniti ataupun setiap akademi ini berdaftar bagi memudahkan mereka melihat track record sekiranya ada berlaku simptom-simptom di suatu akademi itu, keselamatan anak-anak boleh dilakukan. Ini saya kira berdasarkan kepada bertanggungjawabkan akademi itu sendirilah. Sekiranya mereka rasa memerlukan itu perlu dilakukan, tantangan ataupun setuju terima untuk melakukan latihan itu terpulang kepada akademi itu sendiri. Tapi yang lebih penting, perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh FAM itu sendiri kerana FAM akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan KBS serta MKN kerana SOP itu datang daripada tiga badan induk kerajaan ini.
Okey, terima kasih Azrizam. Very clear dan saya rasa kita semua tahu apa yang perlu dibuat untuk memastikan, dan very happy dengan poll result tadi. So we are all, I think, ke arah yang betul, dan saya ada satu soalan yang ditanya khas kepada Kelab Bola Sepak Soccer Ace daripada Cik Ros Mazlina Abdul Khalil. Tak tahu Guzari kenal ke tidak. Bagaimana yang saya sedia maklum, Kelab Bola Sepak Soccer Ace kebanyakannya adalah bekerjasama dengan pihak sekolah kebangsaan bagi menyediakan pusat latihan. Adakah kelab mendapat kelulusan menggunakan padang pada masa sekarang? Tapi sebelum Kuzairi jawab, saya nak sebut sini tambahan saya. Cik Ros Mazlina, saya pun telah berhubung dengan MOE untuk mendapat maklumat daripada MOE mengenai perkara ini, disebabkan bukan Soccer Ace saja tapi beberapa lain akademi bola sepak. Dan mungkin Kuzairi pun boleh berkongsi apa update daripada Kuzairi. Okey, daripada soalan yang diberikan tadi, so far setakat ni memang menjadi masalah kepada pihak Soccer Ace. Kerana apa? Kelab Bola Sepak Soccer Ace ni ada menjalinkan satu MOU, perjanjian dengan pihak sekolah kebangsaan. Kerana kami fokus untuk pembangunan Akaumbi yang di bawah 12 tahun. Bila melibatkan perjanjian ni, pihak sekolah rendah sekolah kebangsaan memang menunggu satu kelulusan daripada Kementerian Pendidikan menyatakan kami boleh menjalankan program. Okay? Seperti apa yang Mr. Stuart beritahu tadi, anda kata ada berita yang baik, kan? Kita cuba untuk dapatkan kerjasama daripada pihak MKN, KPM also untuk membenarkan program-program dijalankan di setiap padang-padang di sekolah. Okay? Kerana memang 22 cawangan Soccer Ace memang menjalankan program semua di sekolah. Okay? Dan menjadi masalah pada kami sekiranya tak ada dapat kelulusan daripada pihak kementerian di atas. Tapi saya harap mungkin ada sinar baru, mungkin ada harapan baru yang kita tunggu juga, walaupun pendekatan yang diberikan ada program boleh dijalankan, tetapi di mana? Adakah di padang-padang awam ataupun di padang sekolah? So kini yang saya fokus dalam program kami, memang kami tunggu kelulusan daripada Kementerian Pendidikan dan juga daripada pihak atasan. So Mr. Swat, saya pun kita harapkan program-program ni boleh, semua pun boleh dijalankan dengan baik, dan kita harapkan ada satu berita baik daripada pihak atasan nanti. Okay. Terima kasih Kuzairi. Untuk Encik Uzair, ada satu soalan mengenai Liga daripada Encik Muhammad Firdaus Rosli. Apa perancangan mengenai Liga Super 5 tahun ni? Although dia punya question tu perancangan FAM, tetapi saya rasa lebih sesuai dijawab daripada pengendali Liga. Apa pendapat atau preparation daripada Junior City Junior League untuk continuation of Liga atau cancellation atau bagaimana? Right, so untuk jawab soalan tu, apa yang pihak City Junior League buat sekarang, kita pun tunggu keputusan dan update daripada grassroots FM, daripada Encik Sam sendiri. Right, so kita bukan tak nak ambil risiko untuk jalankan Liga, tapi sebab Liga-Liga yang ada sekarang, yang selain daripada Liga MFL, Liga Super, selain daripada tu Liga M3 yang macam yang saya jawab tadi, memang semua Liga sekarang dah di-cancelkan. So buat masa ni kita sebagai penganjur City Junior League Liga Super 5, kita tak umumkan apa-apa lagi sebab tak ada apa-apa lagi info pasal grassroots punya Liga. Tapi andaiannya mungkin kemungkinan besar kita akan restart balik dalam Januari tahun depan. Itu saya rasa langkah yang sebaiknya. Mungkin dalam masa yang ada sekarang ni kita boleh plan untuk Liga yang lebih baik untuk akan datang, dan mungkin kita akan cuba buat mungkin ada macam tournament yang kecil bila kita bila dah sampai tahap mungkin selepas PKPP ni, mungkin kita ada benda-benda lain yang kita boleh anjurkan. So macam yang sekarang kita ada untuk foot golf pun apa yang kita buat sekarang ni,
kita invite semua akademi-akademi yang main dengan liga kita. Kita hanya buka untuk diorang, so kita gunakan SOP yang ada daripada MKN dan KBS. So kita pun tak gather semua player daripada semua akademi yang datang main tu. Kita ada dalam penyertaan dalam 10 akademi, lebih kurang 80 pemain yang berminat untuk join kita punya Foot Golf Championship ni. Tapi apa yang kita buat, sebab kita tak boleh ada pertandingan, so kita buat Foot Golf Day. So kita invite diorang main tapi by stages. Apa yang kita buat, kita lepaskan pemain-pemain ni, kita dah bagi dia punya timing untuk datang. Dan kita lepaskan diorang dekat golf course tu pun by stages, 4 setiap kumpulan. Dan bila diorang habis, diorang terus balik. So main point dia untuk jawab soalan Liga Super Rimau ni, mungkin ada kemungkinan besar kita takkan teruskan untuk tahun ni, tapi semua tu mungkin Cik Sam boleh jawab lagi tepat. So dapatkan jawapan yang lagi. Terima kasih. Thank you Zai. I think itu satu pendekatan yang kita di FAM pun terpaksa ambil di peringkat bawah umur dan kejohanan di open field, dan pada masa ini kesesuaian dan kebenaran memang tiada. So bukan salah satu perkara yang kita ambil sebagai pendekatan tak nak main, sebab itu arahan sekarang, ya. So kami semua faham dan kami daripada FAM pun terpaksa mengalami situasi yang di mana keputusan-keputusan yang berat, keputusan besar terpaksa diambil untuk memelihara kesihatan semua pihak. Saya rasa di sini tak ada orang yang akan disagree dengan cancellation of this sort of leagues, because kesihatan perlu diutamakan pada masa ini. Ya, ini bukan keputusan bola sepak. Ini keputusan kesihatan anak-anak muda kita. Ya. So kita ada masa untuk last question saja sebelum kita akhiri sesi hari ini, dan ini saya tujukan ke Encik Muhammad Yazid. Question dia lebih kepada saiz padang yang kurang yang tidak ada dalam SOP sahaja, dan kita tahu dalam akademi bola sepak dia tak ada full field macam yang dilakarkan dalam SOP FAM. So untuk sekolah bola, kesesuaian domestik, how you implementing your own on ground SOP dalam saiz padang, dan boleh adakah daripada sekolah bola hendak masukkan training ke dalam futsal center? Mungkin futsal center pun tak boleh ada game, dan kebanyakan futsal center maybe memerlukan bisnes juga, dan diorang pun tahu tak boleh ada game dekat dalam futsal center, so memang bisnes pun kurang. Maybe kerjasama daripada akademi dengan futsal center boleh dilaksanakan untuk mungkin dekat Soccer Ace pun yang tak ada padang sekolah, mungkin boleh dilaksanakan kerjasama dengan futsal center untuk training. Tetapi dekat sekolah bola, what is your action now on implementation of the size of pitch? Okay, so far sekolah bola, I think we one of the fortunate club lah, yang whereby we have this one specific padang. It's a padang community. So one of the idea maybe I boleh share to all of academy owners kat luar sana. So maybe you can contact your MPK, Majlis Pembandaran, or any kind like Majlis Pembandaran ke apa ke semua. So you can get them to give you guys approval untuk menggunakan padang. Sebab so far di sekolah bola we ada menggunakan padang di Kelang, di Bandar Bukit Raja. So kita mendapat kelulusan sepanjang 1 tahun, selama 1 tahun. And of course, kebenaran ni diberikan di atas dasar penggunaan untuk program-program komuniti, dan juga sekiranya ada pihak luar yang ingin menggunakan padang, mereka boleh menggunakan pada bila-bila masa. Jadi bagi masalah untuk lokasi dan saiz padang, so far we don't have any issue. Tapi some of the idea, ada some of the place ataupun akademi ataupun futsal center yang allow diorang membenarkan, sebab bila you main pada siang hari, diorang tak memerlukan tenaga yang banyak, tak memerlukan lampu. Jadi maybe you guys can approach diorang untuk menggunakan pitch yang sedia ada tanpa membayar apa-apa. Of course, sebab kita bila dah kenal macam ni, we know all academies owners dalam Malaysia, maybe we can communicate each other again in different platform. So kita boleh dapatkan penggunaan padang ni lah. Bukan saja secara percuma, of course you have some orang berjanjian. Macam saya katakan tadi, maybe you guys boleh start communicating with any other community punya padang field, and then maybe work on something like this lah. And then macam di sekolah bola, because we have a
a small number of people untuk session. Kita dah divided program by session. So at the time of the program ataupun latihan, kita hanya memerlukan 15 orang. Jadi 15 orang kita tak perlukan the bigger size of field, kita hanya perlukan separuh dan maybe kita boleh membahagikan kepada 2. Dan maybe for those yang welcome, kalau nak datang train di Bukit Raja, we always open arm, boleh datang, and then it's for everyone. Football is for everyone. Terima kasih Encik Yazid. So, kita dah sampai penghujung, tetapi saya bagi ruang untuk 2 orang untuk closing statement, the lady of our group and the icon of our group, panelis kita. So, Puan Diana, any last word sebelum kita akhiri sesi hari ini? Okay, terima kasih Stewart, and also my last word is terima kasih pada FAM yang menganjurkan webinar ni. Ia amatlah bermanfaat pada semua akademi. At least kita dapat certain garis panduan ataupun hala tuju setiap akademi, dan akhir kata setiap akademi yang nak memulakan latihan yang akan dijalankan, saya syorkan semua mesti patuhi SOP yang dikongsikan dari FAM, sebab ia amatlah penting untuk kesihatan dan juga kesejahteraan semua keluarga dan juga pelatih-pelatih. Terima kasih. Thank you Puan Diana. Encik Hasnizam Uzair, legend, boleh 1-2 patah sebelum kita akhiri. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada FM yang menyediakan platform yang terbaik kepada komuniti bola sepak di Akaubi. Apa yang kita telah dengar daripada pihak-pihak akademi begitu baik sekali, dan apa yang saya ingin tekankan sekali lagi kepada ibu bapa terutamanya dan juga kepada coaches, perlulah bersabar. Kerana dalam mendidik anak-anak ini kita memerlukan kesabaran. Kita jangan memaksa mereka, kerana ramai lagi ibu bapa yang memaksa anak-anak mereka untuk menjadi pemain bola sepak. Kerana itu yang perlu mereka faham, bola sepak ini adalah satu jangka masa yang panjang. Sekiranya anak-anak itu akan bosan, akan rasa tertekan, ia akan mengakibatkan emosi mereka akan terganggu dan mereka akan membuat perkara yang bukan-bukan. Dan ini yang kita takutkan. Jadi dengan adanya platform ini, saya sarankan kepada ibu bapa sabar dengan apa kata coach, dengan perancangan yang telah coach lakukan, dan pilihlah hala tuju yang benar-benar memberi faedah kepada anak-anak tuan-tuan sekalian. Ini pesanan saya kepada anda semua. Terima kasih Encik Hasnizam. Kepada semua yang menonton di rumah, jikalau ada kekurangan daripada kelancaran atau penyampaian kami dari FAM, minta maaf disebabkan ini pun pengalaman pertama kami membuat webinar sebegini, dan saya sebagai moderator, jikalau ada mungkin ada tersalah atau tersilap, ini pun pengalaman pertama saya. Untuk memastikan saya bekerja sama dengan program-program akademi Akaubi, saya sendiri bila Sam meminta approval untuk program ini dijalankan, saya offer diri saya sebagai moderator sebab saya nak bekerjasama dengan community ini. Dan selain daripada stakeholder yang kita lihat di sini, saya nak mengesyorkan kepada yang menonton di rumah, kita akan widen the panel. Ini first kita buat grassroots 1.0 webinar. Lepas ni kita ada 2.0, 3.0, dan kita akan dapat pengalaman daripada stakeholder yang jauh dan yang jauh berbeza daripada sesi ini. Macam saya katakan awal tadi, kita ada 4 negara menonton kita hari ini. Singapura, Vietnam, Thailand dan juga Jepun. So saya rasa kita boleh pakai network daripada FM untuk dapat mungkin an international panel in the next one, and also maybe academies from outside the Klang Valley and further away all around Malaysia. So on behalf of FAM, terima kasih kepada semua yang menonton di rumah. Terima kasih kepada panelis. Thank you Sam for all the work that you've put together to put this platform, and our first time doing a webinar for the community. And thank you once again panelists and everybody at home. Thank you. Thank you.